Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pelancong warga Australia Andrew Gaskell yang sesat di Taman Negara Mulu, Miri sejak 20 Oktober lepas secara terbuka memohon maaf atas kesulitan yang ditimbulkan berhubung kehilangannya. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan dalam akaun Facebooknya semalam, permohonan maaf tersebut berikutan kelalaiannya yang tidak mendaftar dengan pihak pengurusan Taman Negara Mulu sehingga menimbulkan kerisauan selain membawa kepada pengaktifan operasi pencarian yang berjalan dalam tempoh yang lama. Jelasnya insiden itu sepatutnya tidak berlaku sama sekali sekiranya beliau mendaftar dan mendapatkan bantuan pemandu taman bagi laluan yang betul. Beliau berharap kesilapannya akan menjadi pengajaran kepada semua pihak agar sentiasa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh mana-mana pengurusan taman negara. Andrew turut menyuarakan penghargaannya kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi mengesannya yang berakhir pada Selasa lepas. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Marudi DSP Gabriel Risut pada satu sidang media di Miri semalam menyifatkan pengalaman ketika operasi mencari dan menyelamat SAR Andrew Gaskell sebagai satu latihan praktikal bagi mempertingkat kecekapan pasukan penyelamat negara. DSP Gabriel berkata pengalaman itu juga akan menjadi rujukan sekiranya berdepan dengan kejadian serupa. Jelasnya keadaan bentuk muka bumi dan keluasan Taman Negara Mulu menyukakan pencarian selain membawa cabaran kepada pasukan SAR. Dan it is a wake up call for us also lah. Why I say like this because remote district macam Mulu, Marudi ni kita jarang-jarang ada kejadian seperti ini, and then it is very good exercise for police there. And bomba sekurang-kurangnya kita sekali-sekala kita exercise buat SAR macam ni. Tambahnya keadaan cuaca yang kerap hujan serta masalah liputan komunikasi turut menyukarkan operasi pencarian. Dalam pada itu, beliau berharap sebuah pondok polis dapat dibina di Taman Negara Mulu selain pondok polis diada di lapangan terbang Mulu. Sementara itu, hadir sama pada sidang media tersebut Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Gerawat Jala yang mengingatkan setiap pelancong yang datang ke Taman Negara Mulu atau mana-mana taman negara di negara ini supaya sentiasa mengikuti peraturan, undang-undang dan arahan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan taman negara. Ini bagi mengelak kejadian serupa daripada berlaku. Setiap individu perlu mempunyai pengetahuan dan kesedaran untuk mencegah musibah kebakaran serta mengetahui langkah-langkah dan tindakan-tindakan awal dalam menangani kebakaran. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Gerawat Gala berkata pihak bomba mungkin tidak dapat sampai ke lokasi kejadian khususnya di kawasan pedalaman dengan cepat berikutan keadaan bentuk geografi dan keluasan negeri ini. Katanya tindakan awal daripada penghuni dan penduduk kampung amatlah perlu bagi mengawal kebakaran supaya tidak merebak sementara menunggu pasukan bomba tiba. Berucap pada majlis perasmian penutupan program Summer Camp 2016 di Miri, beliau berkata melalui program itu telah memberi impak positif dalam mengurangkan risiko kemusnahan teruk akibat kebakaran apabila menyaksikan beberapa kes sebelum ini telah berjaya dikawal oleh penghuni rumah panjang. Seramai 40 orang peserta menyertai program Summer Camp 2016 selama 3 hari, anjuran bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Zon 6 Miri dengan Petronas Serigalis Senam Berhad, PCSB Operasi Sarawak. Turut hadir Residen Bahagian Miri Antonio Katigalis, Timbalan Pengarah JBPM Sarawak, Penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Ali Bahudin dan Pengurus Besar Kanan Sarawak Oil Asset Petronas Serigalis Senam Berhad Muhammad Nazori Jano. Di Limbang, pemilik premis yang menjalankan khidmat mencuci kereta diminta supaya tidak menggunakan kawasan lalu lintas dan laluan pejalan kaki dalam operasi perniagaan mereka. Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, penggunaan kemudahan tersebut menyebabkan kesesakan lalu lintas selain menyebabkan masalah kekurangan kawasan parkir. Dr. Abdul Rahman yang juga adun Bukit Kota pada masa sama mahu aspek penguatkuasaan daripada pihak berkuasa tempatan terus diperkasa dalam menangani operasi khidmat mencuci kereta tanpa lesen di kawasan parkir setempat. Untuk yang mencuci secara tidak berlesen, ini pun perlu dikuatkuasaan undang-undang dan dipastikan bahawa mereka menjalankan perniagaan di tempat-tempat yang tertentu. Kalau nak berniaga perlulah mempunyai lesen yang sah dan berniaga di tempat
yang sesuai. Beliau memberitahu demikian ketika ditanya pemberita mengenai aduan orang ramai di Bandar Limbang mengenai masalah tersebut selepas program Pintar Kreatif dan Majlis Convocation Tadika Perpaduan di Dewan Suara Limbang. Tambahnya, walaupun kerajaan sentiasa menggalakkan pertumbuhan aktiviti perniagaan, namun ia harus dilakukan mengikut cara dan lunas undang-undang dan peraturan yang betul. Dalam perkembangan lain mengenai projek bekalan air bersih luar bandar BAM dari Simpang Ukong ke Medamit yang masih terbengkalai, beliau memberitahu dalam mesyuarat kabinet lepas, kerajaan negeri telah pun melantik kontraktor bagi melaksanakan projek itu. Beliau berharap projek yang telah dilancarkan oleh Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan sebelum pilihan raya negeri yang lepas akan dilaksanakan secepat mungkin. Projek BAP di kawasan itu amat diperlukan bagi memenuhi keperluan beberapa sekolah di kawasan berkenaan, terutamanya Sekolah Menengah Kebangsaan Medamit yang mengalami masalah bekalan air terutama pada musim kemarau. Sebuah prasekolah swasta Tadika Rima di Kuching menerima pengiktirafan kerana telah memenuhi kriteria sebagai tadika berkualiti sekaligus menempatkannya 7 teratas daripada 2,769 buah tadika berdaftar di negeri ini. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Fatimah Abdullah menjelaskan tadika tersebut tidak hanya menepati kualiti pelaksanaan standard kurikulum prasekolah negara, malah telah mempelbagaikan cara penyampaian dalam sesi pembelajaran selain mempunyai guru-guru yang terlatih. Datuk Fatimah berkata aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pada kanak-kanak sendiri sangat penting agar kanak-kanak dapat belajar lebih seronok dan melibatkan diri dengan lebih aktif. Beliau berucap pada majlis penyampaian sijil penghargaan tahap penanda aras prasekolah tadika berkualiti Sarawak 2016 di Kuching. Sementara itu, Pengetua Tadika Rima, Agnes Su, memberitahu pihaknya turut memkenalkan program literasi yang berasaskan kaedah pengajaran dari negara New Zealand dalam mendidik kanak-kanak selain memberi penekanan penggunaan bahasa Inggeris dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Tambahnya, bagi mengekalkan program pembelajaran berkualiti, pihaknya turut menyalinkan perkongsian dengan Universiti Concordia di United States. Tadika tersebut yang kini telah mencapai 23 tahun penubuhan sejak tahun 1993 kini mampu menempatkan seramai 600 orang pelajar. Majlis Bandaraya Miri MBM sedang mengkaji kemungkinan untuk melaksanakan konsep Bandaraya Bestari melalui kerjasama MBM dengan Telekom Malaysia TM selari dengan statusnya sebagai bandaraya. Datuk Bandar Miri Adami walau bagaimanapun memberitahu perkara itu memerlukan perbincangan lanjut memandangkan ketika ini MBM turut kerjasama dengan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat mengenai konsep Bandaraya Pintar oleh Telekom Malaysia Berhad di Miri yang dibentangkan oleh Ketua Akaun Strategik TM Nurisah Abu Samah. Melalui taklimat tersebut, beberapa konsep telah menarik minat beliau, antaranya ialah tempat letak kereta pintar, lampu isyarat pintar dan lampu jalan pintar seperti mana yang telah dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Bandar Iskandariah di Johor. Kejohanan Raja Libas Borneo RLB edisi kedua yang akan diadakan hujung minggu ini di Bandar Lawas merupakan satu usaha untuk mempromosi sukan sepak takraw termasuk daerah Lawas sebagai destinasi pelancongan di utara negeri ini. Menurut Pegawai Publisiti dan Pengurusi Perhubungan Media RLB, Abdul Kadir Bayan, Lawas mempunyai banyak tarikan pelancongan semula jadi yang boleh diterokai serta berpotensi besar untuk menarik pelawat luar seperti daripada negeri Sabah, Brunei dan wilayah Persekutuan Labuan. Beliau yakin melalui penganjuran kejohanan tersebut, usaha untuk memartabatkan sukan sepak takraw sebagai sukan tradisi masyarakat di Nusantara ini dapat dimulakan daripada daerah Lawas dan terus menjadi identiti kepada sukan tersebut di rantau Borneo. Memberikan pendedahan dan melahirkan bakat-bakat baru dalam sepak takraw ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau ditemui dalam rancangan Temu Ramah Info Ekspresi terbitan Limbang FM di konti RTM Limbang. Sebanyak 32 pasukan daripada negeri Sabah, negara Brunei, wilayah Persekutuan Labuan dan Sarawak akan berentap rebut Piala Pusingan Datuk Amar Tengah Liasan. Kejohanan menawarkan wang tunai RM5,000 untuk juara. Selain acara sukan takraw, diadakan Expo Niaga Lawas Uptown, anjuran Kelab Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak Cawangan Lawas dan Lawas Kitchen yang dikenalikan oleh Pemuda Parti Persaka Bumiputera Bersatu PBB kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Sari termasuk pendaftaran keahlian baru Parti PBB.
Penganjuran Asian Football Federation AFC Solidarity Cup 2016 di Sarawak diharap memberi pengalaman baharu lebih bermakna kepada para pemain bola sepak dari negara luar seperti Nepal, Brunei Darussalam, Timor Leste, Sri Lanka, Macau, Mongolia dan Laos. Bercakap pada sidang media AFC Solidarity Cup 2016 di Kuching, jurulatih bola sepak Laos, Falakone Pompakdi berkata walaupun tempoh persediaan latihan pasukannya untuk kejohanan ini agak singkat, namun beliau menyasarkan pasukannya kekal beraksi sekurang-kurangnya dalam 5 perlawanan. Sementara itu, jurulatih bola sepak Macau, Tam Aosan pula memberitahu dengan gabungan pemain muda dan senior dalam pasukannya kelak akan mengukuhkan lagi pertahanan pasukan mereka. Manakala jurulatih bola sepak Mongolia Imai Toshiaki pula berharap para pemain mereka mampu mempersembahkan corak permainan yang terbaik dan memanfaatkan peluang bermain di negeri ini sebaik mungkin, khususnya dari mutu perlawanan. AFC Solidarity Cup 2016 akan bermula pada hari ini sehingga 15 November di Stadium Sarawak dan Stadium Negeri Petrajaya Kuching. Perlawanan terbahagi kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan A menampilkan pasukan Nepal, Brunei Darussalam dan Timor Leste, manakala kumpulan B Sri Lanka, Macau, Mongolia dan Laos. Peringkat kumpulan akan bermula dengan kumpulan A antara Brunei Darussalam dan Timor Leste yang dijadualkan berlangsung jam 7.30 malam ini. Separuh akhir akan berlangsung pada 12 November, manakala penentuan tempat ketiga pada 14 November dan akhir pula pada 15 November. Baiklah saudara, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satim akan menerima kunjungan hormat daripada Wali Kota Kota Samarahan berhubung upacara pengisytiharan Majlis Daerah Samarahan sebagai Majlis Perbandaran Kota Samarahan di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching pada pukul 12.30 tengah hari. Manakala di Kota Samarahan, Pengarah Makmal Penyelidikan Tanah Gambut Tropika TPRL, Dr. Luli Meling akan mengadakan sidang media berhubung majlis pembukaan rasmi bangunan TPRL di bangunan TPRL pada pukul 12 tengah hari. Sementara itu, di Sibu, Menteri Muda Penyelidikan Sains dan Bioteknologi Dr. Anwar Rafi'i akan merasmikan seminar perkhidmatan awam bersama Presiden QPEX pada pukul 9.30 pagi. Sidang media akan diadakan selepas majlis tersebut. Dalam pada itu, di Bintulu, Menteri Muda Pembangunan Perindustrian, Pelaburan dan Promosi Datuk Julahi Rawi mewakili Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 akan merasmikan kilang ferroalloy pertama di Taman Perindustrian Samalaju pada pukul 2.45 petang. Dan akhir sekali, pada pukul 10 pagi, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Sarawak, Kolonel Pertahanan Awam Mokhtar Samad akan menyempurnakan Majlis Pemakaian Pangkat Pegawai Bersekutu, Pasukan dan PTB, Institut Latihan Perindustrian ILP Miri, APM Miri dan Bintulu di Dewan Kuliah Utama Institut Latihan Perindustrian Miri. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya,